Okey, kita sambung balik pelajaran kita. Okey, sebelum kita belajar tentang 11.2, cikgu rasa cikgu nak terangkan dulu iaitu 11.3, maksud perkataan gen dan alil. Okey, saya buat penekanan lagi sekali ya. Apa itu gen dan alil? Okey, sebelum kita belajar tentang gen dan alil, saya nak awak tengok gambar foto ini. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Ini adalah gambar keluarga hasil daripada perkahwinan campur, di mana si ibu ni berkulit agak cerah berkahwin dengan seseorang yang berkulit gelap. Kalau kita perhatikan bentuk rupa fizikal anak-anak mereka, anak-anak ni lebih cenderung kepada bapanya. Okey. Daripada segi bentuk rambut lebih pada bentuk rambut si bapa yang berambut kerinting dan juga berkulit agak gelap sedikit berbanding dengan si ibu. Walaupun si anak ni tidaklah sebegitu gelap seperti si bapa, tapi lebih kepada si bapa lah kalau kita tengok dekat sini kan. Ini adalah ada kaitan dengan yang kita nak belajar hari ini, iaitu gen dan alil. Okey. Kenapa si anak lebih cenderung mewarisi sifat yang dibawa oleh si bapa? Yang tu kita nak belajar. Ada kaitan dengan topik kita hari ini, gen dan alil. Okey. Seterusnya kita tengok gambar rajah yang kedua. Bukan gambar rajah, gambar yang kedua. Ini juga hasil perkahwinan campur. Pasangan yang berkulit cerah, si ibu adalah berbangsa Inggeris, berkulit cerah dan berambut perang. Berkahwin dengan lelaki yang berkulit gelap, berambut hitam dan berbentuk kerinting rambut tu. Kalau kita perhatikan anak-anak yang mereka hasilkan, anak-anak mereka ni, di sini saya boleh katakan anak-anak ni lebih cenderung pula mengikut kepada si ibu. Sama ada daripada segi warna kulit, warna rambut dan juga bentuk rambut. Okey. Raut wajah tu mungkin ada mix lah. Okey. Anak yang kecil ni lebih kepada si ibunya, tetapi anak yang besar sedikit ni, kalau kita tengok dia punya warna kulit tu ada mix antara campuran si ayah dengan si ibu. Ada campuran kat sini. Macam tak gelap sangat dan tak putih sangat. Okey. Kita tengok pula situasi yang ketiga. Ini juga perkahwinan campur di antara lelaki Melayu. Lelaki ni berbangsa Melayu. Berkahwin dengan perempuan ini adalah berbangsa Rusia. Dan kita perhatikan anak-anak yang mereka hasilkan ada 1, 2, 3, 4. Di mana anak-anak ini lebih cenderung mengikut sifat si ibu. Daripada segi warna rambut dan juga warna kulit. Jadi kat sini kita boleh andaikan bahawa gen yang dibawa oleh si ibu ni adalah lebih dominan berbanding gen yang dibawa oleh si bapa. Okey? Pasti kita nak belajar lah kenapa boleh terjadinya situasi begini. Okey. Sekarang kita nak tengok apa yang kita nak belajar. Pertama sekali kita nak belajar tentang locus. Apa dia locus? Locus adalah lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Maksudnya tempat gen itu berada pada kromosom kita panggil locus lah dalam bahasa yang senangnya. Tempat di mana gen itu berada pada kromosom. Locus. Okey, kalau kita perhatikan kat sini kan. Ni. Semua gen ini berada pada locus yang tertentu. Gen A berada di sini. Ini adalah gen C, gen F dan seterusnya lah. Okey. Setiap kromosom membawa banyak gen. Dalam manusia,
bilangan gen yang merekodkan protein dalam satu set kromosom haploid dianggarkan sebanyak 25,000. Dalam satu kromosom tu, bilangan gen tu dianggarkan ada 25,000. Maksudnya gen kat sini ni, barisan gen yang ada kat sini ni banyak dan bilangannya mencecah 25,000 gen. Itu adalah gen. Setiap kromosom membawa banyak gen. Dalam manusia, bilangan gen ada dianggarkan sebanyak 25,000. Okey, itu gen. Dan seterusnya kita nak belajar. Gen diwakilkan oleh alel. Bila kita sebut gen, dia akan diwakilkan oleh alel. Alel yang mewakili suatu gen. Saya ubahkan ayat ni jadi lebih senang. Gen diwakili oleh alel. Dan gen menduduki lokus yang sama dengan gen tersebut. Alel yang mewakili suatu gen turut menduduki lokus yang sama dengan gen tersebut. Maksudnya macam ni. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Kita perhatikan gambar rajah ni. Ini adalah pasangan kromosom homolog. Seperti mana yang kita tahu, bila kita sebut kromosom homolog, bermaksud satu pasang tu ada satu berasal daripada ayah. So yang ni ayah, satu lagi daripada sebelah ibu. Jadi dia akan membentuk pasangan kromosom homolog. Okey, kita perhatikan. Gen untuk contohnya lah, cikgu bagi contohnya lah. Cikgu bagi contoh kat sini. A besar. A besar ni contohnya lah warna kulit lah. Gen warna kulit lah contohnya lah. Gen warna kulit. Si ayah ada di situ. Dan gen warna kulit si ibu juga mesti berada pada lokus yang sama. Warna kulit. Maksudnya gen warna kulit tu mesti berada pada lokus yang sama. Baru dia boleh membentuk pasangan kromosom homolog. Andai katalah. Sekejap saya cari. Gen kromosom ayah ada di sini dan gen kromosom mak ada di sini. Contohnya bukan kat sini. Mak punya ada kat sini. Bila keadaan ini berlaku, ini akan kromosom ini tak akan membentuk pasangan kromosom homolog. Dia tak akan cari pasangan yang macam ni. Kromosom ayah tak akan cari pasangan daripada ibu yang macam ni. Kalau gen untuk warna kulit mak ada di sini. Jadi, kromosom ayah akan mencari kromosom mak yang kedudukan gen warna kulit si emak juga berada pada kedudukan yang sama dengan kedudukan warna kulit pada ayah. Maksudnya gen ini berada pada lokus yang sama. Itu maksudnya tu. Okey, kita tengok lagi sekali. Rajah 11.9 menunjukkan terdapat 5 gen beserta alel masing-masing. 5 gen yang diwakili oleh alel masing-masing pada lokus tertentu. Okay. Contohnya ini adalah pasangan gen yang pertama, pasangan gen yang kedua, semua berada pada lokus yang sama. Ini pasangan gen yang ketiga, pasangan gen yang keempat dan pasangan gen yang kelima. Semuanya berada pada lokus yang sama. Okey. Ini adalah gen. Okey, bila kita sebut tentang gen, kita ingat lagi sekali. Gen jenis gen. Saya tulis kat sini jenis gen. Saya tulis kat sini sekejap. Okey, jenis gen. Gen ada 3 jenis. Yang pertama, gen homozygote dominant. Ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai baka tulin dominan. Yang kedua, gen
homozigot resesif. Ataupun kita tulis juga sebagai bakatulin resesif. Dan yang ketiga, heterozigot. Okay, gen ada 3 jenis. Dan ketiga-tiga jenis gen ini diwakilkan oleh alel. Okey, kita tengok gen homozigot dominan. Contohnya pada gambar rajah kat sini. Pada gambar rajah kat sini. Kau saya padam ni dulu. Gambar rajah dekat sini. Okey. A besar dan A kecil. A besar dan A kecil kat sini. Ini adalah pasangan jenis heterozigot. Gen heterozigot. Hetero ni maksudnya tak sama. So, alel yang mewakili gen ini adalah tak sama. Satu diwakili oleh alel A besar, satu lagi diwakili oleh alel A kecil. So, nama gen ini adalah gen heterozigot. Okay, contoh yang kedua, C besar dan C besar. Kat sini kita tengok pasangan yang ni kan. Ini adalah contoh gen homozigot dominan. Kenapa namanya homo? Sebab dia sama. Kenapa namanya dominan? Sebab kedua-duanya diwakilkan oleh alel C besar. Okey. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Ini pun kita namakan gen homozigot dominan. Yang keempat, homozigot resesif. Dan yang kelima, gen heterozigot. Sekarang anda jelas nama setiap gen tadi. Dan kita perhatikan apabila gabungan alel ini berlaku, apakah fenotip yang akan ditonjolkan. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, A besar dan A kecil. Gen yang diwakilkan oleh alel A besar dan alel A kecil. Apabila alel dominan, huruf besar tu dominan. Huruf kecil tu resesif. Apabila alel dominan berpadanan dengan alel resesif, sifat yang dibawa oleh alel resesif ni akan terlindung. Sifat ni akan terlindung. Tak nampak. Sebaliknya, sifat yang dibawa oleh alel yang dominan tu akan menonjol. Contohnya macam perkahwinan campur tadi. Nanti kita tengok balik pada gambar tadi. Okey, kalau alel C besar dengan C besar, dominan dengan dominan, so sifat dominan tu akan ditonjolkan. F besar dengan F besar, sifat dominan itu akan ditonjolkan. J kecil dengan J kecil, sifat dominan tu akan ditonjolkan. Sifat dominan hanya boleh menonjolkan dirinya apabila alel sifat yang dibawa oleh alel resesif hanya boleh dipamerkan hanya apabila alel resesif berpadanan juga dengan alel resesif. Barulah sifat alel resesif tu dipamerkan. Kalau tidak, dia akan tertindas. Dan seterusnya, M besar dan M kecil. Ini adalah pasangan gen heterozigot. Apabila kombinasi ini berlaku, sifat yang dibawa oleh M kecil ini akan terlindung. Sebaliknya, sifat yang dibawa oleh M besar ni akan dipamerkan. Okey, jelas? Kat sini, apa dia kromosom, apa dia locus. Awak dah tahu tadi apa dia locus, itu kedudukan gen pada kromosom. Locus adalah kedudukan gen pada kromosom. Apa dia locus? Apa dia alel? Alel adalah mewakili sesuatu gen dan biasanya kita simbolkan dengan huruf. Okey, apakah gen? Gen adalah gabungan
gabungan alil-alil tadi ni. Dan kita ada 3 jenis gen. Gen itulah yang membawa sifat-sifat yang ada pada manusia sekarang ni. Okey? Jadi cikgu harap awak dah jelas lah apa maksud perkataan locus, gen dan juga alil. Okey, kita tengok balik pada gambar tadi ni. Kalau kita boleh buat andaian lah. Kita boleh buat andaian kat sini lah. Gen warna kulit si bapa adalah lebih dominan berbanding gen warna kulit si ibu. Kita boleh buat andaian macam ni lah kita kata ya. Gen warna kulit si bapa ni katalah diwakili oleh huruf H besar. Gen warna kulit si ibu ni kita wakilkan oleh huruf H kecil. Jadi si anak ini akan dapat gabungan H besar dan H kecil. Di mana H besar daripada ayah adalah lebih dominan daripada H kecil daripada si ibu. Jadi, akibatnya, fenotip si anak akan mewarisi fenotip si bapa yang berkulit gelap. Jelas, ha? Contoh yang kedua pula kita tengok warna rambut. Warna rambut si ibu ni adalah lebih dominan daripada warna rambut si bapa. So, ibu berwarna perang, betul tak? Rambut si ibu berwarna perang. Jadi kita pilih huruf P lah kata. P besar. Sementara warna rambut si bapa diwakili oleh alil P kecil. Okey? Jadi si anak ni tadi akan dapat gabungan P besar dan P kecil. Nampak tak? Okey? Anak akan berambut perang sebab alil P besar daripada ibu adalah lebih dominan daripada alil P kecil daripada si bapa. Kita tengoklah kat sini kombinasi alil mana yang lebih dominan. Okey? Begitu juga dengan warna kulit. Dan seterusnya lah. Okey? Jadi kita boleh applykan inilah yang berlaku dalam hasil perkahwinan campur. Sama juga kalau macam family kita kan. Walaupun kita ni bukan anak daripada hasil perkahwinan campur, ada kadang-kadang sifat yang kita dapat daripada mak kita, ada kadang-kadang sifat yang kita dapat daripada ayah kita. Bergantung pada sama ada gen itu dominan ataupun resesif. Okey? Jadi lepas ni kita tengok pula 11.2.